Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inquis Zara Khairina, ubat anti sawan lazimnya diberi sebagai pencegahan kecederaan otak trauma. Wah, apa cerita sampai uji ataupun ubat anti sawan tiba-tiba timbul dalam Inquis Zara Khairina? Ikuti terus ulasan kali ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Justice for Zara. Pakar patologi yang membedah atau menjalankan bedah siasat ke atas Alerhama Zara Khairina memberitahu mahkamah coroner hari ini bahawa pinyutoin lazimnya diberikan sebagai langkah pencegahan sawan. Dr. Jesse Hugh berkata beliau tidak pasti sama ada ubat anti sawan itu diberikan ketika Zara Khairina dibawa ke Hospital Queen Elizabeth di sini pada 16 Julai. Datuk Ram Singh, peguam yang mewakili salah seorang daripada 5 remaja tertuduh yang berkaitan dengan kes Zara Khairina, menyoal Dr. Jesse mengenai kenyataannya yang menyebut tentang penggunaan pnitoin. Ram Singh kata, menyoal dalam laporan bedah siasat anda, Perenggan 29 mengenai analisis toksikologi yang menyatakan phenytoin ini dikesan dalam tisu buah pinggang. Adakah anda tahu rawatan hanya diberikan kepada si mati setelah dia dibawa ke hospital? Dr. Jesse menjawab, saya tidak tahu. Doktor yang merawat memaklumkan bahawa mereka lazimnya memberikan phenytoin sebagai langkah pencegahan kepada pesakit yang mengalami kecederaan otak trauma yang serius. Dalam kenyataan saksi yang dibacakan oleh Dr. Jesse semalam, ia turut menyentuh perkara ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Justice for Zara. Tapi sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita menjadi tidak berfungsi dengan baik, tidak seimbang, kita kena penyakit dan susah sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita menjadi kuat seimbang, ia akan bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Itulah kehebatan Transfer Factor for Life terapi imun ini. Cepat dapatkan terapi imun ini melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor tersebut. Saudara, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Anda mungkin sudah berdoa bertahun-tahun untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda. Ini masanya Anda lepas daripada masalah tersebut. Saudara, Ram Singh bertanya, begitu juga dalam kes ini. Sebelum atau selepas kejadian, atau sebelum menyediakan laporan bedah siasat, adakah Anda mempunyai akses kepada sebarang rekod perubatan si mati dari mana-mana hospital? Dr. Jesse menjawab, kecuali rekod pada 16 hingga 17 Julai, selain daripada itu, saya tidak mempunyai akses kepada rekod lain. Saudara, yang menggemparkan lebih ramai daripada kita semua ialah tentang kenapa tiba-tiba perkara ini timbul. Kenapa perkara itu timbul pula. Dan sebentar tadi, apabila pakar patologi ini ditanya, adakah Zara Khairina bunuh diri atau terjun sendiri atas kehendaknya, doktor pakar patologi ini menjawab, terserah kepada mahkamah menentukan adakah Zara terjun sendiri atas kehendaknya. Itu jawapan pakar patologi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita tunggu-tunggu semua. Jawapan kepada pakar patologi ini. Apabila ditanya oleh peguam yang mewakili kanak-kanak yang dianggap membuli itu, didakwa membuli itu,
Dia ditanya, adakah jika ia bukan disebabkan kemalangan atau ditolak ketika berdiri atau duduk di palang besi, adakah kemungkinan dia jatuh atas kemungkinan sendiri? Dr. Jesse menjawab, itu terserah kepada mahkamah menentukan. Apa definisi yang digunakan dalam situasi itu, bahwa si mati melakukannya sendiri, melakukannya sebagai bunuh diri. Sama, itu terserah kepada mahkamah menentukan, kata dokter tersebut. Pertanyaan itu menghari proceeding inquest membabikan Dr. Jesse pada hari ini sebelum disambung semula Isnin depan dengan saksi dari Jabatan Kimia dijangka dipanggil memberi keterangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Justice for Zara. Bye-bye. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita nak cerita tentang inquest Zara Khairina yang sudah masuk hari kedua. Inquest itu membuka mata ramai orang berkait dengan beberapa perkara yang tersembunyi yang sudah lama kita tidak tahu. Tapi yang menjadi persoalan pada malam ini ialah berlegar di media sosial. Kononnya ada mendakwa, benarkah Zara Khairina memanjat dan terjun daripada bangunan tingkat 3 tersebut? Ini jawaban pakar patologi. Yang kesiannya sekarang ini ialah kita menolak bully. Kita menolak bully, saudara-saudara sekalian. Tetapi ada sebilangan netizen yang melihat, yang kita lihat mula membuli pula. Anda tolak bully, tapi Anda bully cyber terhadap pakar patologi Hospital Queen Elizabeth. Beliau hanya menjalankan tugas, menyampaikan fakta mengikut sains dan perubatan. Tiada kena mengena dengan apa yang mahu diberatkan. Paling teruk sekali ialah para pempengaruh cuba untuk mengambil kesempatan. Mereka cuba untuk menyerang pula pakar patologi itu. Anda kata Anda adalah pembenci bully, tapi Anda bully cyber kepada pakar patologi itu. Sehingga kan ramai orang yang mula memperjuangkan kini pakar patologi itu. Pakar patologi itu boleh saja untuk mengelak daripada mengambil kes ini. Tapi oleh kerana tanggung jawab, beliau sanggup memikul tanggung jawab besar yang sudah menggoncang seluruh Malaysia ini. Sehingga ada yang mula menganggap beliau seakan-akan berat sebelah. Tapi kata doktor patologi, biar mahkamah tentukan bunuh diri atau tidak. Saksi pertama dalam proceeding inquest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir berkata, terpulang kepada pertimbangan mahkamah coroner untuk menentukan sama ada remaja itu telah membunuh diri atau sebaliknya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Zara, Justice for Zara Khairina. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Bahkan kita menderita kerana imun badan yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi apabila imun badan kita dididik, apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana, imun badan itulah yang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya, hubungi saya, message saya di dalam nombor telefon tersebut. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan halal. Saudara, Dr. Jesse Hugh, 58 tahun, yang menjalankan bedah siasat terhadap jenazah Zara Khairina di Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu pada 10 Ogos yang lepas, berkata demikian menjawab soalan daripada Peguam Datuk Ram Singh yang mewakili seorang remaja yang didakwa dalam kes buli Zara Khairina. Ram bertanya sekiranya bukan disebabkan kemalangan atau didorong ketika berdiri atau duduk di atas penghadang. Adakah kemungkinan si mati jatuh sendiri?
Dr. Hiu menjawab, ia terpulang kepada mahkamah untuk menentukannya. Pendek kata Ram mengikut apa sahaja definisi sekalipun, adakah situasi yang melibatkan si mati ini boleh dianggap sebagai bunuh diri? Memandangkan tiada kemalangan atau tolak. Saya bertanya kerana Anda seorang pakar. Dr. Hiu menjawab, jawapan saya tetap sama, terpulang kepada mahkamah untuk menentukannya. Ditanya mengenai bau mayat yang bereput, Dr. Hiu mengakui ia berbau busuk. Bagaimanapun, pasukan peguam yang mewakili Ibu Zara Khairina membantah soalan terbabit kerana ia tidak relevan. Coroner Amir Shah Hassan turut membenarkan bantahan tersebut. Terdahulu, satu patung bersaiz kanak-kanak dibawa masuk ke mahkamah untuk membantu pakar perubatan menerangkan kecederaan yang ditemukan pada si mati. Dr. Hiu, pakar patologi yang telah berkhidmat di Jabatan Perubatan Forensik HQE sejak tahun 1998 menandakan 6 bahagian pada patung terbabit yang sepadan dengan kecederaan ditemukan pada badan Zara Khairina, yaitu belakang kepala, tapak tangan, belakang lengan bawah, belakang siku, buku lali kanan dan kaki kiri. Pendengaran IQS akan bersambung Isnin. Zara Khairina, 13 tahun, disahkan meninggal dunia di Queen Elizabeth pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada 4 pagi 16 Julai. Pada 13 Ogos, Jabatan Peguam Negara mengarahkan inkues dijalankan selepas meneliti laporan siasatan yang dikemukakan polis. Pada 8 Ogos, AGC turut mengarahkan kubur Zara Khairina digali semula bagi membolehkan prosedur bedah siasat dijalankan. Marilah kita semua berdoa supaya semua perkara ini menjadi lebih terang, menjadi lebih mudah, dan paling penting, justice for Zara Khairina. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Kami benci bully. Bye-bye.